وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. صوتي واضح؟ الحمد لله. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian Alfiah Ibn Malik. Alfiah Ibn Malik. Okay, jadi kita dekat bait ke apa ni? Sambung bait ke 128. Okay. Kita telah tawakuf dengan begitu jayanya selama setahun setengah juga lah. Okay. Tanpa disedar. Okay. قال النظيم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. والأصل dan bermula yang asal, itu asal dengan mana al-ghalib wal kathir. Al-ghalib wal kathir ini kebanyakan. Fil akhbar, pada akhbar itu, pada khabar. Akhbar tu jamak bagi khabar. Kita belajar mubtada' khabar. Kita dalam bermula dengan bait yang ni, kita akan mempelajari tentang kedudukan mubtada' dan khabar. Okey, boleh atau tidak ditakdimkan. Okey, adakah takdim tersebut, jikalau boleh, takdim tu harus ataupun wajib. Okey, itu tajuk yang kita akan bincangkan. Wal aslu, dan bermula yang paling banyak, fil akhbar, pada khabar-khabar itu, an tuakhara, ialah bahawa ditakhirkan akan dia, akan akhbar. Tuakhara. First kali, okey, ingat. Perhatikan seni ketika anak terjemah tu. Okey. Pastikan tasrif, i'rab, semua itu. Wal aslu mubtada'. Wa tu al-istinaf. Khabar yang mana? Khabar yang mana? Kalau fil akhbar, bermakna faedah dia terletak pada fil akhbar. Bermula asal ialah pada khabar. Itu ke yang nak sampaikan. Jadi kat sini faedah itu, okey, iaitu dekat antu akhara. Okey. Wal aslu fil akhbar, maka bermula asal pada akhbar itu ialah bahawa ditakhirkan akan dia, akan segala akhbar. Bermakna apa? Asal mubtada', yang kedua baru khabar. Itu maksud dia. Okey. Ditakhirkan, maknanya jadi tempat yang kedua. Tu akhara. Dhamir taqdir tu akhara tu bila majhul. Okey, taqdir hiya, jadi naib fa'il. Okey, akhbar an tuakhara. Lepas tu pula fil akhbar, yang tu jar majrur. Ta'alluq mana? Wal aslu ta'alluq mana? Fil akhbar, kata fil akhbar. Dia boleh ta'alluq pada suatu mahdzuf hal bagi al-aslu. Okey, di atas pendapat Sibawayh yang mengharuskan datangnya hal daripada mubtada'. Okey. Boleh juga ta'alluq kepada tuakhara. Okey. Faham tak isu dia? Ingat, apa yang anda sampaikan, ada yang antum dah dengar, ada yang belum dengar. Fokusnya dekat yang belum dengar. Okey, iaitu tentang muta'allaq haraf jar ataupun zaraf sebelum daripada khabar. Ta'alluq dia kepada mana? Okey, contoh biasa kita tahu, as-salatu fil lughati ad-du'a. As-salatu ialah ad-du'a, tapi fil lughati ta'alluq mana? Okey, ta'alluq kepada sesuatu yang mahzuf. Sesuatu yang mahzuf tu i'rab jadi hal bagi mubtada'. Okey, yang tu di atas pendapat Sibawayh. Sebab Sibawayh mengharuskan mubtada' tu jadi sahib hal. Okey. Jumhur tidak. Okey. Jumhur tak kata tak boleh datangnya hal daripada mubtada', iaitu as-salatu tu. Tak boleh kata as-salah. Okey. Tetapi fi salati itu hal bagi as-salah nisbah asal dia di sisi jumhur. Sebab as-salah asal itu di sisi jumhur iaitu mudhafun ilaih.
Itu takdirnya apa? Takdir mudhaf. Makna salati fil lughati ad-du'a'u. Jadi menurut jumhur fil salati itu ialah hal bagi mudhafun ilaih. As-salati. Okey. Tetapi dibuang mudhaf wa uqimal mudhaf wa uqimal mudhafu ilaihi muqamahu. Macam tu. Okey. Contoh, was'al ahlal qaryah. Buang ahla jadi was'alil qaryah. Okey. Faham? Okey. Wal aslu fil akhbari an tuakhkhara. Tetapi dalam keadaan kes macam ni, okey, kalau kita baca Hasya' al-Attar 'ala al-Azhariyah apa semua macam itulah takdir dia. Tapi dalam Hasya' al-Banna ni senang. Okey. Ta'alluq kepada satu mahdzuf, mahdzuf tu jadi apa? Sifat bagi mubtada' tersebut. Settle. As-salatul kainatu fil lughati. Fil lughati ta'alluq pada al-kainah. Okey. Jangan sebut itulah. Yang main-main kebahasan ta'alluq ni. Okey. Sebab tu di antara yang ditanya nanti ketika munaqasyah nanti. Okey. Wajawazut taqdima, dan mengharus mereka itu, menghukum harus mereka itu, tajwiz, menghukum harus. Kalau jawaz harus. Tajwiz, wazan taf'il. Wazan taf'il ada makna apa? Tahkim. Contoh macam tashih, menghukum sahih, ada makna memperbetulkan. Okey. Wajawazu, dan menghukum harus mereka itu, ketika tu macam ni, dia kembali kepada dua saja, sama ada al-Arab ataupun an-Nahwiyun. Okey, al-Arab ataupun an-Nahwiyun. Dan menghukum harus mereka itu at-taqdima. At-taqdim. Itu apa taqdim apa? Kalau kita kata al tu, okey, al-iwad. Iwad ganti daripada mudhafun ilaih. Cuba takdirkan mudhafun ilaih di mana? Contohlah macam kalamun nahwiyin. Nahwiyin tu mudhafun ilaih. Buang, letak al dekat al-kalamu. Kalau kita takdir, kita bawa al tu al-iwad ataupun lil ahdi, takdir dia macam mana? Wajawazu taqdimal khabar. Okey, taqdimal khabar. Okey, menghukum harus mereka itu akan mentakdimkan khabar, bermakna khabar muqaddam. Itu pun izla darara. Ketika tidak ada mudarat. Okey, alif tu alif itlaq. Okey. Samalah pada alif yang mula-mula tadi tu pun bukan alif tasniyah, alif itlaq. Okey, nak bagi sama wazan sahaja. Okey. Contohnya apa? Contoh kita kata misal yang biasa, Zaidun qaimun. Tu asal dia. Qaimun tu khabar dia kat belakang. Okey. Lepas tu kalau kita kata pula tarkib yang kedua, Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Tu khabar dengan jumlah fi'liyah. Okey. Zaidun qama abuhu. Dalam keadaan macam tu, boleh ataupun tidak kita takdimkan? Kita takdimkan. Bermakna kita kata apa? Qama abuhu Zaidun. Boleh ataupun tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga dalam bentuk jumlah ismiyah. Khabar dengan jumlah ismiyah. Zaidun abuhu muntaliqun. Zaidun abuhu muntaliqun. Okey. Yang tu, okey, dia boleh takdim, melainkan pendapat itu yang kata boleh tu, itu pendapat Basriyin. Pendapat Basriyin. Kufiyin dia tak boleh. Biasanya kita belajar Kufiyin kata boleh, Basriyin kata tak boleh. Ni Basriyin kata boleh nak takdim, Kufiyin kata tak boleh. Okey, untuk jumlah tadi tu. Okey. Famna'hu, ini tempat yang harus, okey. Tempat yang harus untuk kita takdimkan khabar. Okey. Tengok misal dia yang kalau antum tulis nanti supaya nanti ada muqaranahkan. Pertama sekali tadi tu Zaidun qaimun. So antum nak kata qaimun Zaidun harus. Okey, tak ada apa-apa masalah. Okey. Kemudian kalau kita kata Zaidun qaimun abuhu. Zaidun qaimun abuhu. Zaidun qaimun, tapi qaimun abuhu. Okey. Yang tu pun harus. Antum tulis yang asal, lepas tu tulis yang
yang ditakdimkan. Asalnya Zaidun qa'imun. Lepas tu nak jadikan qa'imun Zaidun harus. Yang kedua, Zaidun qa'imun abuhu. Okey. Yang tu pun harus. Nak kata jadi apa? Qa'imun abuhu Zaidun. Kemudian jumlah ismiyah tadi tu, okey. Zaidun, okey. Zaidun abuhu muntaliqun. Beza tu. Zaidun abuhu muntaliqun. Kita kata apa? Abuhu muntaliqun Zaidun. Zaidun jadi mubtada' muakhar. Sah. Wa fid dari Zaidun. Boleh juga. Asalnya Zaidun fid dari. Okey. Yang tu yang boleh. Tetapi di sisi kufiyin dia tak boleh Zaidun qa'imun. Okey. Yang tu tak boleh. Nak kata qa'imun Zaidun tak boleh. Tu dia antara perbezaan dia. Okey. Yang tu antum boleh tengok dalam mana-mana syarah bagi Alfiyah. Okey. Itu tempat yang harus. Kita masuk kepada tempat yang apa? Famna'hu. Okey. Dan maka hendaklah tegah oleh engkau akan apa? Aywa, taqdim al-khabar hina yastawil juz'ani, ketika bersamaan oleh dua juzuk. Bersamaan oleh apa? Oleh mubtada' dan khabar. Bersamaan pada apa? Tak jelas lagi. Perlukan tamyiz, penjelasan. Tamyiz tu mumayyiz. Okey, kita belajar tamyiz tu. Bila tamyiz supaya jelas nanti. Contoh, ada badal, ada mubdal minhu, ada ataf atau ma'tuf, ada ma'tufun alaih. Bila ada tamyiz ada apa? Ada mumayyaz. Mumayyaz tu yang dijelaskan. So tamyiz kat situ tu majaz mursal. Dia sebut masdar tapi maksud dia apa? Isim fa'il. Mana dia mumayyiz. Okey, yang menjelaskan. Maka hendak menegahlah oleh kamu akan taqdim al-khabar. Maka tak boleh nak buat khabar muqaddam ketika bersamaan oleh dua juzuk, iaitu mubtada' dan khabar. Bersamaan pada apa? Bersamaan nisbah urfan wa nukran. Nisbah ma'rifah dan nakirah. Okey. Bermakna apa? Jikalau dua-dua mubtada' khabar tu sama-sama nakirah, okey, sama-sama ma'rifah, maka ketika itu tak boleh kita nak buat mubtada' muakhar, khabar muqaddam. Itu pun tengok hal keadaan dua juzuk itu adimai bayani, yang ketiadaan bayani. Bayan dengan makna mubayyin, tapi tanpa ada penjelasan lah. Tanpa ada yang menunjukkan. Okey. Contoh kalau kita kata Musa kabirun, Isa saghirun. Okey. Kemudian apa? Tak, itu untuk apa? Fa'il dan maf'ul. Okey. Contoh akhuka Zaidun misalnya. Okey, akhuka Zaidun. Ketika kita nak sampaikan faedah dia tu, yang mana satu? Zaidun akhuka ke akhuka Zaidun? Sebab sama-sama ma'rifah. Okey. Mungkin kita nak tahu apa contoh? Akhuka, saudara kamu tu Zaidun, nama dia Zaid. Mungkin dia tak tahu nama saudara dia. Yang ni tak pelik ni. Ana first time jumpa ada juga orang macam tu. Ni dekat Thailand. Okey. Pelajar pondok, okey. Dia terpisah. Adik-adik ada berapa? Tahu tak balik. Berapa orang? 7-8 orang gitu. Pada rumah berapa orang? 3-4 orang. Pahak lain duduk mana? Tahu? Duduk Bakok tu Bangkok. Duduk Bakok berapa kali. Lepas tu tanya sebab mana tak berjumpa ke apa? Macam tu buat hal masing-masing. Nampak tak? Oh, ada juga macam tu. Bermakna apa? Ada something lah kat situ, something wrong lah kat situ. Sama ada didikan daripada ibu dan ayah ataupun anak-anak terbuang macam tu lah. Tapi dia tahu adik-beradik dia ramai. Okey. Ada juga macam tu. Okey. Akhuka Zaidun, sebab dia boleh. Yang penting kita nak faedah khabar tu dekat khabar. Okey. Contoh kita kata akhuka Zaidun, ataupun Zaidun tu, si Zaid tu akhuka. Nampak tak?
Ketika tu tak ada apa-apa dalil ke apa, tak boleh lah nak kata kita buat takdim khabar ataupun takhirkan mubtada, tak boleh. Okey, macam ni. Syarah menaqil senang. Alfiyah ni dia payah. Atau alfiyah tu alpayah. Okey. Tapi sebenarnya cara yang senang untuk alfiyah ni macam sekali baba tu, nasarkan dia. Okey. Nasarkan maksudnya apa? Jadikan kalam nasar. Okey, contoh. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Takdir apa? Hasala tamyizun lil ismi bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnad. Contoh. Okey. So ketika menterjemah mata alfiyah pun macam itulah. Okey, jangan ikut terjemah bahasa Melayu, ikut yang dia punya tertib alfiyah ni memang tak faham lah. Okey. Jadi apabila mubtada khabar tu sama-sama nakirah, sama-sama ma'rifah, okey, maka tanpa ada bayan, adimai bayan ni, adimai itu hal daripada al-juz'an. Okey. Hal akan dua juz' itu adimai bayani. Yang tiada mubayyin, tiada yang menjelaskan, tidak ada qarina. Mubayyin itu mana qarina? Maka ketika itu tertegah, mana tak boleh taqdim khabar alal mubtada. Faham? Okey. Syarah menaqil senang. Perhatikan tu. Anak-anak antum mendapatkan ke alfiyah tu. Maksudnya apa? Hafal tu alfiyah tu, fahamkan dulu, hafal. Lepas tu terbayang. Famna'u hina yasawil juz'ani. Wa fa wa nukrana adi mai bayani. Seluruh dulu. Seluruh tapi faham maksud dia, faham i'rab dia tu. Sebab apa? Supaya hafalan kita, okey, jadi sandaran kita. Nanti contoh, ketika mengajar ataupun ketika kita menerangkan sesuatu, kaedah dalam alfiyah ni, kita dah ada matan dalam kepala. Lancar, paling lancar betul. Tapi nak huraikan tak pandai. Apa guna hafal? Nampak tak? Matan tu guna dia untuk apa? Kita nak centerkan syarah-syarahan yang panjang-panjang tu. Dia pusatkan dekat matan tu. So kena fahamkan matan tu sebiji-sebiji. Okey. Sebab tu di antara sebab anak tawakufkan alfiyah tu, sebenarnya tak ada tawakuf sampai setengah pun. Tawakuf kejap supaya apa? Supaya yang lain-lain yang baru kenal murid yang dapat join tu dapat apa kata? Tadaruk baliklah. Maksudnya apa? Samakan balik. Oh, mana dah hafal apa? Dah hafal 127 bait. Kecap balik pelajar-pelajar yang lama tu. Bawa apa? Standing lah. Tapi kita biarkan yang baru tak dapat kecap, yang lama berkarat. Nampak tak? Okey. Famna'hu hina yasabul juz'ani 'urfan wa nukran 'adi mai bayani. Okey. Kalau ada dalil, contoh kita kata, okey, Abu Yusuf, anak ambil misal ni banyak daripada Syarah Menaqil. Supaya apa? Sebab anak yakin antum akan baca Menaqil juga. Okey, anak akan ambil misal-misal yang agak-agak macam antum perlukan untuk faham nanti. Okey. Okey, bermakna apa? Qaid dia apa? Tak boleh bila tak ada bayan. Bila ada bayan, boleh. Okey, itu mafhum mukhalafah dia. Contoh yang boleh apa? Contoh, sama-sama ni tak ada apa, sama-sama ma'rifah. Contoh, misalnya Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Okey. Misal dia Abu Yusuf, Abu Hanifah. Itu nak kata macam mana tu? Boleh kita nak kata Abu Yusuf, Abu Hanifah, nak kata Abu Hanifah, Abu Yusuf. Boleh ke tak? Nak tukar-tukar. Abu Yusuf ni, Abu Hanifah ni siapa? Imamul Azam, Nu'man bin Thabit. Okey. Radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas tu, dia punya ashab dia tu. Ashab dia, bila kata ashab tu, sahib tu, anak murid dia. Tu istilah dia. Okey, bukan sahabat dia, bukan geng. Anak murid dia. Lepas tu dia kata apa? Al-Muzani sahibus Syafi'i. Bukan kawan. Tapi anak murid yang ada musahabah. So, ashab yang terkenal untuk Abu Hanifah ni, iaitu Qadhi Abu Yusuf. Qadhi Abu Yusuf. Yang masyhur dia punya kata-kata semangat dia apa?
al-ilmu syai'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Itu qaul Abu Yusuf. Yang kedua Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, itu guru bagi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Yang ketiga Zufar. Bila dikatakan ashab Abi Hanifah, kena kepada tiga-tiga tu. Qaul Abu Yusuf, okey, kemudian Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, yang ketiga Zufar. Okey. Jadi Abu Yusuf ni, bila dikatakan Abu Yusuf Abu Hanifah, Abu Yusuf ialah Abu Hanifah, betul ke tak? Ataupun Abu Hanifah Abu Yusuf, orang lain tu. Ketika sinilah, kalau tak ada faham apa tashbih apa, memang susah lah. Ini tashbih baligh ma'ruf. Seperti apa? Kena kata Abu Yusuf tu sama seperti Abu Hanifah. Sebab tu dia katakan Abu Yusuf Abu Hanifah ialah Abu Hanifah. Lepas tu kalau kita nak kata Abu Hanifah ialah Abu Yusuf, tak ada masalah. Sebab kita dah ada apa, bayan. Of course lah, takkanlah Abu Hanifah yang menyerupai Abu Yusuf. Of course Abu Yusuf yang menyerupai Abu Hanifah. Macam tu. Perbahasan tentang tashbih baligh ni penting. Sebab macam yang anda sebut selalu juga, iaitu ketika mana ni korban babur ni, tapi tak tahulah sebab kita pun tak sibuk sangat. Kalau kat Malaysia berlaku lah. Kalau kita tengok, ni pernah terjadi kat masjid sembelih lembu. Sekali ada janin, baca komen, ya Allah, masyarakat kita dah tak tahu hukum, cubalah diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dua tu je. Ini apa? Kejamnya AJK masjid, tak pandai pilih lembu. Kejamnya, kesiannya anak lembu tu. Macam tu hukum dia. Lepas tu mulalah, hukum dah haram, sekesian, masih kecil lagi. Macam-macam kena apa, pengurusan masjid tu kena hentam lah. Cakap, ya Rob, kembalikanlah hukum, kan jelas kat situ. Kalau dah sembelih mak dia tu, tiba-tiba bila kita lapar tu tengok anak dia ada lagi. Kalau anak dia wek-wek lagi, tu tak ada masalah, sembelih je lah. Nampak tak? Tapi kalau tengok anak dah mati dah, tu hukum dia tu. Kan berlaku juga kat Mesir tu. Okey, apa hukum dia? Khilaf, mantap. Betul lah, yang ni ada khilaf lah ni. Okey, dalil yang sama. Dalil yang sama. Dalil apa? Zakatul janini zakatu ummihi. Hadis dia tu. Hadis yang sama. Tapi bagaimana berbeza pendapat, berbeza hukum. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i memahami hadis ni, iaitu apa? Dengan tashbih baligh. Zakatul janin, sembelihan janin, ialah zakatu ummihi, sembelihan ibunya itu zakatul janin seperti. Itu siapa? Maaf, silap. Yang tashbih baligh itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Bermakna apa? Sembelihan janin itu sama seperti sembelihan ibunya. Bila sama ni tak sama. Faham tak? Seperti ni tak sama. Zaid seperti bulan. Dua tu tak sama. Ada meh-meh je. Nampak tak? Okey. Jadi dia kata apa? Bermakna sembelihan janin tu hanya saja sama je seperti ibu dia. Sebagaimana ibu dia sembelih kena putus urat, halkum semua tu, janin pun kena macam tu. So bila janin mati tanpa disembelih seperti sembelihan ibu dia, maka tak sah, jadi bangkai. Imam Syafi'i tidak melihat itu sebagai tashbih baligh, bahkan sebagai mubtada' khabar. Mubtada' khabar al-ittihad fi ma sadaq. Zaidun qa'imun. Qa'imun tu ialah kena kepada Zaid. Zaid tu ialah qa'imun. Zakatul janin, sembelihan janin itu ialah sembelihan ibunya. Sembelih ibu, janin mati, dah sembelihan dia tu. Tu hukum dia. Okey. Pandai. Okey, khilaf. Mumtaz. Okey. So bila Abu Yusuf Abu Hanifah ataupun Abu Hanifah ialah Abu Yusuf, itu tak ada masalah, kita boleh takdim walaupun sama-sama ma'rifah. Sebab apa? Ada qarinah. Sebab apa qarinah dia tu? Pelajar dengan guru. Okey. Takkanlah guru seperti murid. Okey.
Okey. Tu'adi mai bayani. Kadza. Seperti demikian tu isim kinayah. Idza mal fi'lu kana al-khabara. Apabila ma tu zaidah. Ingat, bila idza ma. Okey, idza syartiyah, ma tu zaidah. Bila ma tu masdariyah, idza tu zaidah. Ingat sampai bila? Ada kat mana? Asy-Syaikh Al-Khudari. Okey. Seperti demikian, okey. Kaza kastiwa'il juz'aini tu urfan wa nukran, iaitu idza apabila al-fi'lu kana al-khabara. Apabila adalah fi'il itu khabara. Ialah khabar. Al-fi'lu tu i'rab jadi apa? Al-fi'lu penting. Kemahiran i'rab ketika matan tu penting. Al-fi'lu i'rab jadi apa? Isim bagi kana mahdhuf. Isim bagi kana mahdhuf. Okey. Patu kana tu pula itu nama dia mufassirah, la mahalla laha min al-i'rab. Sebab apa? Sebab idza ni lazim idafat kepada jumlah fi'liyah. Idza dia lazim selepas itu jumlah fi'liyah. Okey. Syahid dia wa alza syahid dia tengok berkarat kata bukan akhwat apa syahid dia idza kepada ni jumlah fi'liyah. Tentulah dia nak cari matan. Tentulah nak. Okey. Baca sikit. 1, 2, 3. Aywa, ikhwah. Ya Rabb. Baik ke berapa? 403 je. Okey. Samalah ketika ingat ni. Kaedah ni apa pentingnya? Idza idafat kepada jumlah fi'liyah. Bermakna apa? Kena ada fi'il selepas dia. Bermakna jika ada isim selepas daripada idza, dia bukan nak jadi mubtada. Samalah macam apa? Idza as-samaa'u fatarat. As-sama' i'rab jadi apa as-sama'? Idza as-sama' mubtada. Bukan. As-sama' tu i'rab jadi fa'il bagi fi'il mahdhuf. Fi'il mahdhuf kena takdir. Faham kan elok? Takdir dia apa? Takdir dia dengan fi'il yang dah ada selepas dia tu. Ai idzan fataratis sama'u fatarat. Okey. Infatarat yang disebutkan tu nama dia jumlah mufassirah. La mahalla laha min al-i'rab. Di sana ada jumlah yang ada mahal baginya i'rab, ada yang tidak ada mahal baginya i'rab. Jumlah mufassirah tidak ada mahal baginya i'rab. So al-fi'lu as-sama' tu i'rab jadi apa? Fa'il bagi fi'il mahdhuf, yufassiruhu al-fi'lul madhkur. Okey. Bukalah dah beli kan apa i'rab al-Quran ke apa semua dekat ma'arif tu. Tak boleh nak perform. Dah habis belanja apa berjuta-juta dekat ma'arif tu, dah ada kitab banyak baca. Okey. Itulah rezeki. Kalau mencari dapat. Tu je kaedah dia. Kalau mencari dapat. Siapa duduk diam memang tak dapat lah. Antum boleh tengok tu bawah tu. Banyak kitab lughah yang memang rare-rare yang nak dapat. Tapi alhamdulillah lah, ni nak bagi tahu. Satu nak kongsi tips sikit. Apa ketika ma'arif tu, satu kekurangan orang lain tu kelebihan bagi kita. Tapi nak kongsilah kelebihan tu sebab kita dah ambil banyak kelebihan daripada tu. Iaitu mana? Orang ramai tak pergi pada Azbakiyah. Azbakiyah tu gedung tu tak? Mana berhimpun yang kitab-kitab second hand kat situ. Kat situ lah. Memang jumpa kitab-kitab rare saja. Harga kat tempat lain, macam nak beli kitab 6 jilid tu, takhrij
Masabih Sunnah Imam Al-Baghawi tu, anda beli 400 je. 6 jilid 400. Kat tempat lain dijual 2000. Nampak tak? Macam kitab apa, setengah kitab tu anda jumpa memang rare betul lah. Kitab Al-Khasa'is Limli Gini, tabak asli punya. Okey, tahun 1980-an, 81. Yang tu dapat apa? 3 jilid tu 200. Cantik betul kitab tu. Memang takkan jumpa lah kat kedai mana-mana kedai kitab. Okey. Okey. Jadi kitab yang dah beli tu tentang ayat Al-Quran ke, bacalah. So, kaza seperti demikian apabila bersamaan dua juzuk itu, idza kana al-fi'lu, apabila adalah fi'il itu al-khabara, ialah khabar. Alif tu alif itlaq. Bermakna apa? Jikalau fi'il jadi khabar. Jikalau fi'il jadi khabar. Okey. Tapi kat sini, okey. Okey. Bila kata kaza idza mal fi'lu kana al-khabara, itu wajib. Mana apa? Mentakhirkan khabar dalam bentuk fi'il. Okey. Mana kat sini ini dilarang mentakdimkan khabar. Bermaksud apa? Wajib takhirkan khabar seperti biasa. Pada mubtada khabar. Daripada perkataan kaza idza mal fi'lu kana al-khabara, bermakna apa? Kat sini dilarang untuk kita mentakdimkan khabar apabila fi'il tu jadi khabar. Bermakna apa? Khabar dengan fi'liyah, jumlah fi'liyah. Seolah-olah isyarat kat sini apabila tak kira khabar dengan fi'liyah, tak kira lah, asalkan fi'il jadi khabar, kat situ wajib takhirkan. Seolah-olah macam tu. Seolah-olah macam tu. Sehingga apa? Contoh kita kata Zaidun qama. Okey. Qama tu khabar, fi'il. Kemudian Zaidun qama abuhu. Macam tu. Kat sini nampak macam mutlak tau. Dekat syahid, dekat alfiah ni nampak macam mutlak. Seolah-olah tak kira, asalkan fi'il jadi khabar, tak boleh kita nak takdimkan khabar tersebut. Mesti kena takhirkan. Seolah-olah kata tak boleh nak kata misalnya Zaidun qama, qama Zaidun, tak boleh kata macam tu. Okey. Dekat sini sebenarnya bukan mutlak. Ada qaid. Ada qaid. Okey. Yang wajib ditakhirkan hanya apabila fi'il tersebut merofakkan dhamir mustatir. Seperti qama, Zaidun qama. Situ je tak boleh nak takdimkan. Kita nak kata qama Zaidun, tak jadi. Dan Zaidun tu mubtada muakhar, jadi fa'il teruslah. Situ je. Adapun jikalau fi'il tersebut merofakkan isim zahir, maka itu harus nak takdimkan. Faham tak? Kena fokus betul tu. Bukan masa main-main dah ni. Okey. Masa ni memang masa terbaik. Dah lah tak balik, bagus. Okey. Lepas tu kuliah pun tak ada, bagus. Sebelum ni nak buat, ada kuliah lah apa semua tu. So memang fokus betul-betul. Okey. Sekarang ni yang wajib dekat sini hanya apabila fi'il tu, fi'il bila jadi khabar, tapi fi'il tu hanya merofakkan dhamir mustatir. Dhamir mustatir tu kembali kepada mubtada, seperti Zaidun qama. Kat situ je yang tak boleh nak takdimkan qama tersebut. Nak kata qama tu apa, khabar muqaddam, Zaidun tu mubtada muakhar, tak boleh kat situ. Adapun jikalau khabar tu dengan fi'il, tetapi fi'il tersebut merofakkan isim zahir, seperti Zaidun qama abuhu. Abuhu tu isim zahir, qama tu merofakkan abuhu jadi fa'il. Maka ketika itu harus takdimkan khabar dia. Kita nak kata apa? Qama abuhu Zaidun. Tu yang kata tadi tu. Qama abuhu Zaidun tu boleh ataupun tidak? Boleh. Okey? Faham? So dekat matan tu mutlak. So yang dikehendaki ada qaid. So muqayyad. Okey. Kadza idza mal fi'lu kana al-khabara. Sebab tu ketika apa? Pertama sekali ketika faham, ketika cubaan menghafal matan, kena bayangkan, kena hafal slow dulu. Famna'hu. Hu tu kembali kepada mana? Famna'hu hina yastawil juz'ani. Ke mana? Ketika bersamaan dulu juga.
Okey, urfan wa qur'an adi mai bayani. Kadza idza mal fi'lu kana al khabaru. Slow-slow lepas tu baru laju. Okey? Tu cara dia. Lepas dah hafal laju-laju, memang senang je nak tu maksud dia. Nampak tak? Okey? Au qusida isti'maluhu munhasira. Ataupun diqasad menggunakan akan khabar tersebut munhasira. Munhasira bermakna apa? Iaitu khabar dia tu mahsur. Khabar dia tu mahsur. Khabar dia tu mahsur. Seperti misal apa? Zaidun qa'imun, kita kata innama Zaidun qa'imun. Innama Zaidun qa'imun. Okey? Kat situ tak boleh nak kata innama qa'imun Zaidun. Okey? Atau misalnya dia ma Zaidun illa qa'imun. Okey? Tu maksud dia. Tengok apa? Dekat bait tu au qusida isti'maluhu. Okey. Ataupun diqasad akan menggunakan khabar itu munhasira. Hal keadaan dia tu yang munhasir, itu mahsur. Okey. Apabila khabar tu mahsur, maka tak boleh nak takdimkan dia. Okey, simple je. Au kana musdadan li dhi lam ibtida. Ataupun adalah ia khabar musnadan yang disandarkan lidhi bagi yang mempunyai. Lidhi itu kena kepada mubtada. Lidhi bagi yang mempunyai. Dhi itu kena kepada mubtada. Yang dhi lam ibtida, yang mempunyai lam ibtida. Okey. Bermakna apa? Jikalau khabar tu disandarkan kepada mubtada yang ada lamul ibtida. Seperti mana? La Zaidun qa'imun. La Zaidun qa'imun. Sekarang ni lamul ibtida masuk pada la Zaidun. Zaidun tu mubtada. La Zaidun qa'imun. Bermakna qa'imun itu yang disandarkan kepada mubtada, mubtada yang mempunyai lamul ibtida. Maka ketika itu tak boleh nak takdimkan khabar. Mesti kata la Zaidun qa'imun. Nak kata qa'imun la Zaidun tak boleh. Faham? Okey. Siapa tak faham keterangan? Macam tu je. Okey. Kalau nak bagi faham tu, ifham. Okey. Siapa jangan malu, sama-sama je ni kawan-kawan. Okey. Lebih baik apa? Malu sikit-sikit sini sama-sama pelajar-pelajar ni daripada malu nanti dah tahun 4. Okey. Dah balik Malaysia contoh. Nak tanyalah. Okey, kejap. Ahli bait tanya dekat rumah je. Okey. Nak tanya, antum belajar ni kan, ada niat tak nak mengajar? Terserahlah, ada niat tak nak mengajar balik? Kalau antum tak ada niat nak mengajar balik, antum tak akan kuasai. Itu je. Sebab apa? Tu faedah daripada cara belajar seperti Imam Hasan Al-Attar. Dia tu setiap apa yang dia belajar, dia akan mengajar balik. Okey. Sebab apa? Bila kita dah ada niat nak mengajar, of course kita akan fokus 100%. Takkan nak menipu. Takkan nak menipu dekat depan pelajar-pelajar nanti. Kadza idza man fi'lu kana khabara. Kalau dia jadi khabar, aywa senang. Au qusida isti'maluhu munhasir, ataupun qasa isti'mal dia tu. Au kana musnadan li dzil ibtida, adapun ia disandarkan kepada apa yang mempunyai lam ibtida. Macam betul lah. Faham tak? Belajar stam. Faham. Faham tak? Sebab tu anak dapat belajar stam memang kena dia orang tu. Okey? So kena jadi guru yang betul-betul apa? Faham. Okey, ready. Steady ajar Syarul Aqil. Ikutlah pelajar nak tanya apa? Tanyalah. Nampak tak? Tak tahu cakaplah tak tahu. Okey. Au kana musnadan li dzil ibtida. Antum baca Syarul Aqil senang cakap. Ni je. Masukkan syarah tu. Cara macam nak masukkan syarah yang paling panjang tu jadi dalam matan tu. Au kana musnadan li dzil ibtida. Cuba tafakus kejap dalam 20 saat. Masukkan makna tu. La Zaidun qa'imun tu, la Zaidun tu mubtada, ada lam ibtida, maka qa'imun tu khabar. Khabar bila dah ada mubtada macam tu dia tak boleh takdimkan. Masukkan au kana musnadan li dzi lam ibtida. Tafakur sikit. Fikir. Masukkan. Okey? Aywa, dah masukkan dah. Aywa. Okey. Au kana musnan li dhi lam ibtida au lazim as-sadri,
Au lazimil sadri, au huruf ataf. Nak baca lazim ke lazimu ke lazimi ke lazima ke, itu kena tengok kepada apa? Ma'tufun alaih. Ni tak apalah, ada baris semua tu. Nampak tak? Sebab tu kitab terbaik, kitab kalau belajar nahwu dulu tu, kitab Tabuk Halabi. Nampak tak? Memang tak ada baris. Okey? Jangan kata susah kat belajar. Yang guru-guru pun susah. Nampak tak? Okey? So bila kata ataf, so dia kena tentukan dulu ma'tufun alaih dia. Agak-agak lazimu ke lazimah tu, lazim tu, mana ma'tufun alaih dia? Ha? Senada. Makna sikit. Ha. Ha. Lazimi tu, tengok mana? Dia tu ataf bagi zi. Takdir dia au kana musnadan li lazimi sadri. Li lazimi sadri. Bagi iaitu musnad ataupun khabar tersebut disandarkan kepada mubtada yang mempunyai lazimi sadri. Li lazimi sadri, mubtada yang lazim sadar. As-sadr, as-sadr itu asalnya depan. Okey? Seperti mana? Seperti mana? Mana di sana ada beberapa isim-isim ataupun haraf-haraf yang wajib duduk depan. Istilah dia apa? Laha sadrul kalam. Istilah dia laha sadrul kalam. Hak bagi itu di permulaan kalam. Seperti mana? Isim istifham. Okey? Lepas tu isim syarat. Seperti mana? Kaman li munjida. Kaman li munjida. Okey? Jadi mun li, kaman li, siapakah yang sabit bagi aku itu? Okey? Munjida, munjid. Munjid ni apa? Penolong, nasiran. Dekat sini man tu mubtada. Okey? Li tu khabar dia. Asal dia apa? Man sabata li ataupun man sabitun li munjida. Munjida tu ialah hal bagi muta'allaq mahzuf li. Li ta'alluq kepada khabar mahzuf iaitu sabitun atau kainun. Man kainun li munjida. So munjida tu hal bagi apa? Dhamir mustatir dalam kainun. Faham? Sekali je. Okey. Kaman li munjida. Man mubtada, dia tu isim syarat. Okey. Tak kira lah dia jadi apa. Dia laha sadrul kalam. Bermakna apa? Contoh kalau kita kata man laqita. Man laqita. Man tu maf'ul. Okey. Contoh. So tapi dia kena duduk depan. Dia kena duduk depan. Sebab apa? Dia tu isim istifham. Okey. Tapi kalau yang Arab dia tu jadi maf'ul muqaddam lah. Akan siapa orang yang kamu jumpa. Okey. Man li munjida. Man li. Siapakah yang li, yang sabit bagi aku? Siapakah yang ada untuk aku? Macam tu. Siapakah yang nak jadi untuk aku? Li tu lil faedah. Lam lil faedah. Okey. Siapa nak jadi bagi aku, hal akan dia tu jadi apa? Munjidah, penolong. Okey. Kalau bahasa Melayu, siapa nak jadi penolong aku? Okey. Faham? Tu maksud dia. Okey. Begitu juga tadi tu. Okey, faham tak? Fi'il tadi tu, kata idza mal fi'lu kana al khabara. Yang pertama tadi tu mana tak boleh nak takdim apabila fa'il jadi khabar, fa'il tersebut merafakkan dhamir mustatir. Zaidun qaimun atau Zaidun qama. Okey. Adapun jika fa'il tersebut merafakkan isim zahir seperti Zaidun qama abuhu, maka boleh ditakdimkan. Begitu juga boleh ditakdimkan jikalau fa'il tersebut merafakkan dhamir bariz. Dhamir mustatir lawan dhamir bariz. Dhamir bariz tu malahu hazzun fil lisan. Baris tu ada nampak dia. Seperti apa? Az-Zaidani
Qaima. Apa? Az-Zaidani qama. Alif tu dhamir. Dhamir apa nama dia? Dhamir baris. Baris-baris ni mana apa? Yang nyata. Yang boleh nampak. Okey? Bila fi'il tersebut merafakkan dhamir baris, maka dia boleh atau tidak kita takdimkan? Boleh. Nak kata apa? Qama az-Zaidan. Okey, ini di sisi lughah jumhur. Bermakna qama itu ialah apa? Khabar muqaddam. Az-Zaidani mubtada muakhar. Melainkan okey, lughah himyar, okey, dia boleh i'rab qama itu ialah fa'il, az-Zaidani itu ialah apa? Ialah fa'il. Okey, kumpulkan balik. Poin dia dekat qama az-Zaidani. Tulis qama az-Zaidani, baru nak tulis. Bagus. Qama az-Zaidani. Tu. Jumhur qama az-Zaidani. Jumhur qama tu i'rab jadi apa? Khabar muqaddam. Az-Zaidani i'rab jadi apa? Mubtada muakhar. Adapun di sisi lughah himyar, di sisi jumhur qama tu tak, az-Zaidani tu jadi apa tadi? Mubtada muakhar. Di sisi jumhur az-Zaidani tu tak boleh jadi fa'il. Sebab apa? Dah ada alif tasniah pada qama. Fa'il kalau tasniah, kalau jamak, dia punya fa'il tetap kena ifrad. Qama Zaidun, qama Zaidan, qama Zaidun. Tak kata qama Zaidun, qama az-Zaidan, qamu az-Zaidun. Tak kata macam tu. Ingat, syahid dia mana dalam Alfiyah? Apa dia? Ahya'u? Aywa, Ustaz, barakallahu fiik. Okey, akhwat, 1 2 3. Sebelum minta syafaat, acih-acih. Dia tengok sebelah, tengok belakang, macam itulah, okey? Faham sangat dah. Okey? Wa jarridil fi'la idza ma usnida lithnaini aw jam'in ka faza syuhada. Apakan kepala dia dulu. Okey, baca sama 1 2 3. Aywa. Okey. Pastikan faham tau. Pastikan faham. Okey. Datang contoh dah lah, datang penat-penat, kelang kabut lepas maghrib tadi tu, tak nak lewat. Waktu sampai panas pula. Lepas tak faham, bagus. Nampak tak? Okey. Dah penat-penat macam tu, dapatkanlah faham tu. Okey. Semua ni ingat macam ni. Apa? Penat belajar ni confirm akan hilang. Tapi dia punya manfaat, pahala tu kekal. Tu je. Ingat yang tu. Nampak tak? Okey. Tapi yang penting fahamkanlah. Jangan datang takut nanti ustaz tanya. Nampak tak? Okey. Kan? Okey. Adapun jika macam tadi tu, qama az-Zaidan itu di sisi lughah Bani Himyar boleh. Boleh nak kata apa? Az-Zaidani itu ialah fa'il. Nama dia apa? Lughah apa? Tak. Lughah apa tadi tu? Tak. Itu satu lughah Himyar. Itu lughah panjang dia apa? Aywa, akalunil baraghithu. Akalunil baraghith. Kalau ikutkannya apa? Akalatnil baraghith. Ataupun akalanil baraghith. Okey? Macam tu. Ataupun di dalam hadis tu apa? Tentang malaikah tu. Ingat tak? Yataraqabuna fikumul malaikah. Okey, tu. Faham tak ni? Faham? Betul faham Akak betul faham ke tak ni? Faham ke tak?
Faham. Antum nak tahu panas ke tak akhwat tu, cuba antum pakai tudung. Memang pengorbanan dia lebih. Okey. Tu satu. So kita dah belajar tadi tu beberapa tempat, lebih kurang 5 tempat, 5 tempat yang wajib ditakhirkan, bukanlah, yang wajib ditakhirkan khabar. Yang ni kita belajar ni dekat bait seterusnya, tempat-tempat yang wajib takdimkan khabar. Ni wajib pula takdimkan khabar. Wa nahwu 'indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Dan bermula umpama perkataan 'indi dirhamun, ada bagi aku itu dirhamun, 1 dirham. Dirhamun tu apa? Mubtada muakhar. Wali watar, wali watar, dan ada bagi aku itu watar. Watar tu apa watar? Bukan matar. Watar. Watarun. Hajah. Hajat. Boleh faham. Hajat. Sebab tu di sana ada nama kitab Qada'ul Watar ala Nuzhatin Nazar. Hasyiah di atas Nuzhatin Nazar bagi Imam Ibrahim Al-Laqani, 3 jilid. Qada'ul Watar, mana apa? Menunaikan hajat. Dan sebut matar pula. Dan umpama wali watar tu misal 'indi dirham wali watar, dan bermula umpama tu hukum dia mana? Hukum dia kalau umpama macam tu multazamun fihi, yang dilazimkan padanya, fihi, fi apa? Fi nahwi 'indi dirhamun wali watar. Fihi fi nahwi, pada umpama 'indi dirhamun wali watar. Ana dah tak bagi dah. Ana tak galakkan fihi fil mazkur. Sebab belajar bertanya mazkur tu kena mana tak tahu Ustaz, mazkur. Multazamun fihi, yang dilazimkan padanya, fi nahwi 'indi dirhamun wali watar tu, yang dilazimkan padanya akan taqaddumul khabar, akan terdahulu khabar. Taqaddum yang jadi apa? Naib fa'il bagi apa? Naib fa'il bagi multazamun. Multazamun tu isim maf'ul. Tasrif. Aywa. Dah lah. Nanti nak bagi tasrif, di semangat ada tasrif tu. Pada umpama 'indi dirhamun wali watar, itu yang itu dilazimkan padanya itu akan taqaddumul khabar. Bagi yang mula-mula belajar, naib fa'il ana terjemah dengan akan, sebab dia itu asal dia maf'ulun bih. So dilazimkan padanya akan taqaddumul khabar, terdahulu khabar. Sebab apa? Sebab apa tak boleh kata dirhamun 'indi ataupun watar li? Bermakna fa'indi itu khabar muqaddam. Janganlah takut. Dirhamun tu mubtada muakhar. Sebab apa kat sini wajib takdimkan 'indi dirhamun? Kalau bermakna kalau kita kata dirhamun 'indi watarun li, nanti tak boleh. Sebab apa tak boleh? Khabar nakirah. Mubtada nakirah. Bagi syahid. Bermakna apa? Kaedah dia senang. Isim nakirah tak boleh jadi mubtada, melainkan mubtada muakhar. Syahid dia mana? Aywa. Kalau tiba-tiba. Cara dia. Dirhamun
Okey, dirhamun indi. Salah tak? Salah. Okey. Bagaimana nak betulkan? Tanpa mengubah kedudukan. Tambah alif lam. Ma'rifahkan ad-dirham. Satu. Yang kedua, tambah apa lagi? Tambah lamul ibtida'. Tambah lamul ibtida'. La dirhamun indi. Lagi? Tasghirkan durayhimun indi. Okey. Sebab tasghir tu pada makna sifat. Durayhimun ay dirhamun saghirun. Okey. So isim nakirah bila disifatkan dengan sifat tu boleh. Contoh, rajulun minal kiram indana, harus. Okey. Faham? Sebab apa tak boleh? Sebab dia nakirah. Okey. Tak ada musawwir. Melainkan kalau jumpa dalam kitab. Jumpa dalam kitab. Contoh, isim nakirah. Lepas tu contoh dia kata dirhamun indi. Okey. Ketika itu macam nak tanggung. Tengok bagaimana muhasyi ke atau syarih tu dia tanggungkan kalam tu. Supaya nak betul. Kita Allah ni apalah. Nampak tak? Setengah orang kan salah mulalah. Mata ni salah. Waktu dia bagilah Syekh Alfiah nampak alim lah. Nampak tak? Kita tanggunglah sebab ni kita husnuzan. Bermakna apa? Contoh kalau jumpa dalam kitab dirhamun indi. Okey. Kena takdirkan sifat mahdzuf. Ai dirhamun qalilun indi. Mahdzuf boleh juga. Bermakna apa? Musawwir tersebut mahdzuf boleh juga. Okey. Tapi qalil lah. Janganlah dibuat. Okey. Faham? Kat situ wa nahwu 'indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Okey, masuk bait seterusnya ni. Ini paling padu. Kaza idza ada alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Ni takrim takhir dia memang padu. Atau dome dia. Cuma nak terjemah harfiah. Seperti demikian apabila kembali ke atasnya oleh dhamir daripada barang yang dengannya daripadanya mubinan, hal akan dia itu yang menjelaskan, yukhbaru dikhabarkan akan dia. Kaza seperti demikian itu. Okey, kaza apa? Ambil lah, dah pernah nampak tu kalmazkur. Okey. Iza ada alaihi mudmaru. Apabila kembali oleh isim dhamir boleh, mudmar boleh sama je. Apabila kembali isim dhamir alaihi alal khabar. Okey. Bermakna apa? Ada isim dhamir pada mubtada. Okey. Bukan dhamir itu jadi mubtada, bukan. Ada isim dhamir pada mubtada. Okey. Dhamir tersebut kembali kepada khabar. Tapi dhamir tersebut tu kembali tu mimma, daripada barang, daripada mubtada. Masduk ma tu kena kepada mubtada. Mimma yukhbaru, daripada barang yang dibuat khabar bihi bil khabar anhu amma. Letak tu ya faham. Mubinan, hal keadaannya tu mubinan tu yang menjelaskan. Mubinan tu hal bagi hi pada kata bihi. Kerana mubinan tu hal, sahib hal di mana? Hi pada kata bihi. Faham tak? Macam mana tu? Satu penting kepada misal. Okey. Tak ada misal habis, memang kelabu. Okey. Misal dia fiddari sahibuha. Tulis fiddari sahibuha.
Okey. Okey. Faham tak? Okey. Kat sini kena takdir. Bermakna apa? Kaza idza ada alaihi mudmaru fi dari sahibuha. Ha tu kembali kepada ad-dar. Ad-dar tu muannas. Muannas apa? Muannas majazi. Okey. Di dalam rumah tu ada tuannya, tuan rumah tu. Sahibuha, dhamir ha tu kembali kepada ada alaihi alal khabar. Kena takdir situ. Takdir hazaf mudhaf, ai ala mulabisihi. Ala mulabisihi. Sebab apa? Sahibuha bukan kembali kepada khabar. Sebab khabar tu fid dari. Tetapi hanya kembali kepada satu juzuk daripada khabar tu. Mulabis. Ha tu bukan kembali kepada fid dari, tapi kembali kepada ad-dar saja. Sebab tu seperti apabila kembali oleh dhamir ha tu ala mulabisil khabar. Ke atas satu juzuk daripada khabar, iaitu ad-dari. Kembali itu daripada mubtada. Dhamir itu daripada mubtada, mimma daripada sahib tu, yang yukhbaru, yang dibuat khabar dengannya dengan khabar fid dari. Okey, anhu amma daripada mubtada. Faham? Tengok misal tu. Sekarang fid dari sahibuha. Sekarang ni dhamir, sekarang sahibu tu mubtada muakhar. Fid dari tu khabar. Di pada mubtada tu ada dhamir yang kembali kepada satu juzuk daripada khabar. Maka ketika itu tak boleh nak takdimkan mubtada di atas khabar. Wajib buat mubtada muakhar. Supaya apa? Supaya kalau kita letak sahibuha fid dari itu salah. Sebab apa salah? Sebab nanti akan berlaku apa? Rujuk dhamir kembali kepada apa? Kembali kepada apa? Mutaakhir lafzan wa rutbatan. Itu tak boleh. Marji' dhamir ni tuan-tuan dan puan-puan. Marji' dhamir ni kita dah belajar dulu kan, secara tu dah tafsil tu. Okey? Mufassir bagi dhamir tu apa benda? Okey? Mufassir bagi dhamir tu. Penat mu dibuat lawa-lawa tu. Kata faham juga tak tahulah. Okey? Mufassir bagi dhamir. Jadi mufassir mana marji' ilaih bagi dhamir ni, ada kalanya mutaqaddim, ada kalanya mutaakhir. Ghalibnya mutaakhir lah. Contoh, Zaidun abuhu qa'imun, ay Abu Zaidin. Nampak tak? Okey. Kadang-kadang dia punya marji' ilaih tu mutaqaddim, tapi mutaakhir rutbah. Seperti apa? Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu. Rabbuhu tu apa? Rabbu fa'il, Ibrahima maf'ulun bih muqaddam. Rabbuhu, hu kembali kepada Ibrahim. Ibrahim itu mutaqaddim lafzan, terdahulu pada lafaz, mana terdahulu daripada dhamir. Tetapi mutaakhir rutbatan. Tapi dia terkemudian pada peringkat susunan, sebab susunan maf'ul tu belakang. Asal dia fi'il, fa'il, maf'ul. Syahid dia dalam talfiyah mana? Khalas. Wal aslu fil fa'ili ay yattasila, wal aslu fil maf'uli ay yanfasila. Maksudnya apa? Asal pada fa'il muttasil, bahawa mana? Fa'il terus fa'il. Maf'ul asal dia infisal, sebab ada fa'il tengah-tengah tu. Faham? Ya. Faham tak ni? Okey. Kalau orang tanya, sebab apa sahibuha fid dari tu salah? Sebab nanti ha tu akan kembali kepada ad-dar. Ad-dar tu mutaakhir lafzan, lagi pula mutaakhir rutbatan. Yang tu tak boleh. Perbahasan tu ada dalam kitab mana? Maksudnya aku tak detail, kurang detail. Yang detail tu Syarah Syuzuri Dhahab.
Syarah Syudzuri Zahab. Siapa tak pernah dengar nama Syarah Syudzuri Zahab tu, angkat tangan. Cepat. Nak rotan. Syarah Syudzuri Zahab. Kat situ apa bahasan detail tentang tu. Tapi kalau nak senang, buka je Telegram tu, ada kat situ. Gambar tu, apalah malam ni, tengok elok. Okey. Kaza idza yastawjibu tasdira. Seperti demikian. Kaza ke seperti mana? Akur. Okey, tak apa. Idza yastawjibu tasdira. Apabila mewajib ia khabar. At-tasdira akan khabar. Akan tasdira. Akan tasdira itu saudara, akan duduk depan. Tasdira itu duduk depan. Tasdira duduk depan. Seperti mana? Ka'aina man alimtuhu nasira. Maknanya apa? Apabila khabar tu laha sadrul kalam. Apabila isim-isim yang wajib di depan tu jadi khabar. Seperti isim istifham, isim syarat, apa semua tu, bila dia jadi khabar, maka wajib duduk depan. Sebab hukum dia isim tersebut laha sadrul kalam. Okey? Ada di permulaan kalam. Okey? Seperti mana? Ka'aina man alimtuhu nasira. Di mana man, mereka, man tu mubtada, aina tu khabar muqaddam. Sebab apa? Aina tu isim istifham. Isim istifham wajib ada tu di depan. Okey. Tapi ni tak kalau kita nak ambil daripada bahasa orang Arab tak boleh. Sebab orang Arab kadang-kadang dia pun dia letak belakang. Kalau kita apa, umur kamu berapa? Dia pun dah umur kam. Macam tu je. Nampak tak? Tak tahulah siapa yang pengaruh, siapa yang terpengaruh tak tahulah. Okey. Ka'aina man. Man mereka yang apa? Yang alim tuhu, yang kenal oleh aku akan man tu. Hu tu maf'ulun bih awal. Nasira tu maf'ulun bih tsani. Mereka yang aku kenal dia sebagai penolong tu mana? Mata aina tu khabar muqaddam. Tapi sebab itu isim istifham mempunyai hukum laha sadrul kalam, maka wajib letakkan kat depan. Okey? Faham tak? Okey. Okey. Kemudian wa khabarul mahsuri qaddim abada kama lana illa tiba'u ahmada. Okey. Iaitu khabar mahsur. Mana khabara? Tengok, wa khabarul mahsuri qaddim abada. Khabara yang jadi apa? Maf'ulun bih muqaddam. Ai wa qaddim khabarul mahsuri abadan. Dahulukanlah khabar bagi mahsur. Okey. Khabarul mahsur. Ingat, khabarul mahsur, bukan al-khabarul mahsura. Faham? Tadi kita dah belajar kalau apa? Khabar tu dihasarkan. Innama Zaidun qaimun. Itu wajib takdimkan mubtada. Ni wajib takdimkan khabar apabila apa? Ni. Wa qaddim khabaral mahsur. Perhatikan tu. Ada beza tak? Siapa tak nampak beza ni memang nak kena. Bahawa ada nak beza tak? Wa khabaral mahsuri qaddim abada dengan wal khabaral mahsura qaddim abada. Nampak tak beza tu? Tak nampak? Ya Rabb. Salimna ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Nampak tak beza dia? Wa khabaral, kalau kata wal khabaral mahsura, yang dihasarkan tu kena kepada mana? Khabar. Kalau wa khabaral mahsuri, al mahsur tu kena kepada apa? Mubtada. Dan khabar bagi sesuatu yang dihasarkan bermakna mubtada. Mana? Wa khabaral mubtada'il mahsur. Okey. Bahkan kalau kita nak hasarkan mubtada' tu,
maka wajib ditakhirkan mubtada tersebut. Okey. Seperti mana? Kama lana illa tiba'u Ahmada. Seperti tidak ada bagi kita illa melainkan ittiba'u Ahmada. Tidak ada bagi kita melainkan kena ikut Ahmad. Kena ikut Ahmad siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey. Ittiba'u Ahmada tu mubtada muakhkhar. Kita nak hasarkan kat sini. Mana kita tidak ada ikut cara lain melainkan kena ittiba' Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey. Kama lana. Okey, mana? Asalnya ittiba'u Ahmada lana. Tapi buat hasar ma lana illa ittiba'u Ahmada. Okey. Seruang kepada Nabi. Tapi hati-hati. Okey, hati-hati ni kataan. Okey. Dari mana? Kata apa? Kamu tak ikut Nabi. Ni baru ikut Nabi. Contohlah. Hukum yang kamu solat apa semua ni ikut Syafi'i. Kamu ikut Syafi'i, kamu ikut Hanafi. Saya ikut Nabi. Oh, nampak tak? Apa maksud dia? Betul tak perkataan dia tu? Ingat, hati-hati perkataan macam tu. Kami ikut Nabi. Ikutlah kamu nak ikut siapa, tapi kami ikut Nabi. Bermakna apa situ? Ada mukhalafah mana? Kamu tak ikut Nabi, saya ikut Nabi. Bila tak ikut Nabi ni apa jadi apa? Satu. Okey. Inilah perkataan apa? Perkataan Khawarij. Ketika mana tahkim tu kan? Okey. Antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Okey. Yang golongan yang menyebelahi Sayyidina Ali dan ada sedikit melampau nama dia Syiah. Sehingga sehingga mengkufurkan Sayyidina Muawiyah. Okey. Tahu tak peristiwa tahkim tu? Okey. Di sebelah Sayyidina Ali siapa yang dipilih? Siapa wakil daripada Sayyidina Ali? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelah Sayyidina Muawiyah Amr ibn al-As. Okey. Abu Musa ni al-Ash'ari tua ketika itu. Bermakna apa? Ketika nak perang dua kelompok tu, okey, yang berlaku macam huru-hara lah ketika itu. Jadi diorang tak nak mengikut hukum Sayyidina Ali, tak nak ikut Sayyidina Muawiyah, jadi ambil wakil. So Sayyidina Ali mewakilkan Abu Musa al-Ash'ari dan Sayyidina Muawiyah mewakilkan Amr ibn al-As. Okey. Jadi ketika itu berlaku peristiwa ketika mana Abu Musa tu menurunkan Sayyidina Ali sebagai ketua. Ketika itu Amr ibn al-As ambil peluang, okey, dia naikkan Sayyidina Muawiyah. Ketika berlakulah apa yang berlaku. Okey. Ketika itu, setelah itu berlaku kelompok, okey. Situlah munculnya golongan Khawarij. Khawarij ni tak belah kepada apa? Kata kumpulan Ali kafir, kumpulan Muawiyah kafir. Sebab mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Kami nak hukum Allah. Bukan hukum Sayyidina Ali, bukan hukum Sayyidina Muawiyah. Tu perkataan tu. Perkataan tu nampak betul lah. Apa? Ni golongan ni, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Tiga-tiga tu. Adalah bibit apa benda ni dekat Malaysia dulu. Kenapa? Ni menolak hudud ni kafir ni. Nampak tak? Sebab menolak hukum Allah. Akhirnya mula keluar bibit takfiri macam tu. Okey? Sebahagian dia. Jadi wa khabar al-mahsuri qaddim abada kama lana illa tiba'u Ahmada. Okey. Faham tak? Dan khabar bagi mubtada yang dihasarkan, iaitu mana mubtada yang dihasarkan ittiba'u Ahmada. Mana kita tidak hanya ingat bila mahsur tu dia ada ihtimal ada benda lain. Ittiba' Ahmad satu, ittiba' Zaid satu, ittiba' Amr satu. Tapi kita nak tolak hasar tu sebab dia ada ikhraj. Okey? Kita nak ni je. Betul tak? Tu.
Sebentar itu macam tak, innama Zaidun qa'imun. Qa'imun tu nak kata apa? Zaid tu berdiri dia bukan duduk pun. Nampak tak? Mana apa boleh jadi Zaid tu berdiri, boleh jadi tidur, tapi kita nak buang semua tu letak kat qa'imun sahaja. Itu mana maksur. Kita dah belajar kan? Aywa. Lepas tu baca balik tadi tu murajaah sambil-sambil. Tadi tu. Lepas tu kita masuk wahadfu, sebelum kita wahadfu ma. Baca tadi syahid daripada mula-mula tu, wal asru fil akhbari. 1 2 3. Aywa. Okey. Kita masuk pada bait seterusnya. Habiskan bab mubtada' malam ni. Okey, lepas tu kita dah ajak kita masuk balaghah. Ini nama jihad. La yunalul ilmu birahatil jismi. Dalam mana tu? Ada dalam mana? Perkataan itu bukan perkataan Nabi. Itu dalam Sahih Muslim. Imam Muslim tengah syarah hadis. Imam Muslim bukan syarah tengah masukkan hadis Nabi. Tiba dia masukkan perkataan tu. Bukan hadis. Sebab apa? Dia masukkan perkataan tu. Itu bukan perkataan Nabi. Macam tengah sebut pasal hadis Nabi, masukkan perkataan tu sama balik hadis Nabi yang lain. Macam soalan macam kalau kita lah, kalau macam secara kata awali mahlah tu, kata temuan kita pertama tu, awali wahlah, tengok kali pertama tu, tengok barangkali ni ada tambahan, mungkin ni apa, orang tambah kot, bukan Imam Muslim tulis kot. Tapi tak, ni memang Imam Muslim tulis dalam Sahih dia tu. Sebab apa? Sebab apa? Baca dalam syarah dia tu. Nampak tak? Okey. Bacalah dalam syarah Sahih Muslim ke ataupun syarah yang lain. Okey. Perkataan apa tadi tu? La yunalul ilmu birahatil jismi. Kataan tu cari sebab apa Imam Muslim memasukkan dalam Sahih dia tu. Tengah-tengah sebab hadis Nabi dimasukkan tu bersambung balik hadis Nabi. Dia tak syarah pun. Dia letak kat situ. Okey. Tengok baca apa di antara faedah tu, hikmah dia tu. Okey. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma. Dan buang akan barang yang diketahui akan dia akan ma tu jaizun, ialah yang harus. Ma tu masduk, ma tu kena kepada mubtada dan khabar. Mana nak buang mubtada ataupun nak buang khabar, apabila diketahui itu harus saja. Seperti mana kama taqul, sebagaimana bahawa berkata oleh engkau Zaidun, Zaid, ba'da, selepas daripada soal man 'indakuma. Okey, iaitu ba'da ay ba'da qaulil qail, selepas daripada perkataan orang yang berkata man 'indakuma, siapakah yang ada di sisi kamu berdua. Alif tu alif tasniyah, bukan alif itlaq. Siapakah orang yang ada di sisi kamu berdua ni? Lepas tu orang cakap apa? Zaidun. Okey, Zaidun ay Zaidun 'indana. Jangan Zaidun 'indakuma pula. Okey, Zaidun 'indana. Siapa tu yang ada dengan korang tu? Bahasa standard. Zaid, mana apa Zaid tu yang jadi apa? Mubtada. Okey. Khabar dia mahzuf ai Zaidun 'indana. Ni ada hati ketika syarah juga. Ai Zaidun 'indakuma. Dia tak perasan, nampak tak? Okey. Wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif
fa Zaidun istughniya anhu idh urif. Dan begitu juga pada jawab soalan kaifa Zaidun, bagaimana Zaid? Qul, katakanlah engkau danif. Okey. Danif maknanya apa? Marid. Okey. Okey, marid. Danif mana marid? Maknanya apa? Bagaimana Zaid itu? Zaidun danifun. Itu danif terang jadi apa? Khabar bagi mubtada mahdzuf. Okey. Ni ingat ni beza. Bila terjemah Allahumma shfi maridi. Biasa terjemah, ya Allah Tuhanku sembuhkanlah penyakitku. Apa tak? Betul tak? Macam betul je Ustaz. Allahumma shfi maridi. Maridi tu apa terjemah dia? Apa sebenarnya? Okey. Allahumma shfi, wahai Allah, sembuhkanlah maridi, pesakitku. Tapi idhafah kat situ tu, idhafah banyak manalah, ikutlah keadaan. Iaitu adal mula bahasa pun tak apa. Di mana orang yang dinisbahkan kepada kita. Okey. Seperti mana ahli keluarga kita sakit, so kita kata Allahumma shfi maridi. Orang yang sakit bagi aku. Maknanya orang yang sakit dalam kalanganku, yang disebabkan kepadaku. Kalau sembuhkanlah sakitku, Allahumma shfini. Okey, terus. Okey. So bila kata Allahumma arham mautana, wahai Allah rahmatilah orang-orang yang mati. Mauta jangan bagi mayyit. Okey, jangan bagi mayyit. Orang-orang yang mati bagi kami. Mana apa orang-orang yang mati yang dinisbahkan kepada kami, atuk ke, apa adik-beradik ke, ibu dan ayah ke, apa semua tu. Washfi mardana, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit bagi kami, saudara ke apa, guru-guru ke, adik-beradik ke macam tu. Okey. Allahumma arham mautana washfi mardana. Okey, sedekahkan Al-Fatihah mudah-mudahan jadi syifa kepada ahli keluarga kita yang mungkin di Malaysia, yang tengah sakit sama ada COVID ataupun sebagainya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Seperti mana juga qul danif fa Zaidun, maka Zaid ustughniya anhu, dikayakan daripadanya, daripada Zaid, iz urif, kerana dikenal akan dia, akan Zaid, kerana diketahui. Man tak perlu sebut pun. Bagaimana Zaid? Sehat. Zaid sehat. Okey. Begitu juga dalam syair. Okey. Tulislah syair ni. Nahnu bima indana. Nahnu, belajar lughah, taktik kalang ni, bahar apa? Nahnu bima indana wa anta bima. Itu setengah bait. Setengah bait apa? Nahnu bima indana wa anta bima. Setengah bait yang kedua, indaka radin, indaka radin warra'yu mukhtalif. Nahnu bina indana wa anta bima. Indaka radin radin, indaka radin warra'yu mukhtalifu. Bahar apa ni? Mustaf'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun, mahar munsarih.
Wih, tepat lah siapa jawab tadi tu. Wih, cik, macam lah tepat. Okay. Kuliah lughah tak boleh ajak betul. Kalau kuliah lughah jawab salah, tiba-tiba kuliah usul dia jawab betul. Nampak tak? Okey. Okey. Nahnu bima 'indana wa anta bima 'indana radin wal ra'yu mukhtalif. Kat sini apa syahid dia? Kat sini syahid dia nahnu bima 'indana. Nahnu bermula kami. Bima 'indana. Itu. Batu wa anta bima 'indaka radin. Wa anta dan kamu itu asalnya macam ni. Tengok yang dia buang yang pertama tu. Asal wa anta dan kamu radin ialah seorang yang redha bima 'indaka dengan barang yang ada di sisi kamu. Kamu redha dengan barang yang apa di sisi kamu. Okey. Nahnu kami bima 'indana. Ai nahnu radin, kena radin. Ya Rabb. Anta mufrad radin radiya yarda ridan wa mardatan fahuwa radin. Tak apalah anta radin lah. Kalau nahnu raduna. Batu radin radiyani raduna radiyan radiyaini radina. Si fa'il tu tasrif tu. Okey. Nahnu mubtada, khabar dia buang. Ai nahnu raduna. Tahu mana kata raduna? Ini dalam bab apa? Min babil hadfi min al-awwal li dalalatil tsani alaihi. Apa nama dia? Min, tulis, siapa tak tahu lagi? Min bab al-hadfi min al-awwali li dalalatil awwali. You ke? Salah. Min babil hadfi minal awwal li dalalati tsani alaihi. Ini daripada buang pada bab yang pertama, iaitu nahnu bima ai nahnu raduna. Kenapa? Kerana menunjuk oleh yang kedua, iaitu radin tu di atas yang pertama. Faham? Okay. Faham tak ni? Wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif wa Zaidun istughniya anhu idh urif. Okey. Habiskan apa tak? Berapa lagi? Atau nak kejap atau baru masuk usul syarah? Larat tak? Larat. Ayuh, mumtaz. Bagi tisu tu tahu dah panas tu nak tisu. Okey. Kadang-kadang sama juga ambil firman Allah Ta'ala, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang mengerjakan ia akan amalan soleh, fali nafsih ai fa'amaluhu li nafsihi. Li nafsihi itu khabar, mubtada dia buang. Ai fa'amaluhu li nafsihi wa man asaa fa 'alaiha ai wa man asaa fa isaatuhu 'alaiha. Okey. Okey. Sama juga di dalam Al-Quran, wallahi ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa 'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidn. Okey. Ai wallahi lam yahid itu syahid dia tentang buang mubtada dan khabar dulu. Ai wallahi lam yahidna fa'iddatuhunna 3 ashhur. Okey. Itu boleh buka dalam Syarh Naqil. Wa ba'da laula ghaliban hasful khabar hatmun wa fi nasiyamin in dhastaqar. Kuat. Boleh tak ni? Boleh.
Steady. Sampai ke 12 kan? Salah. Okey. Tengok kat sini. Wa ba'da laula ghaliban hadful khabar hatmun. Ai. Kalau terjemah harfiah tu. Dan selepas daripada laula, secara kebiasaannya buang khabar pasti. Macam tu? So kena tahu ba'da tu zaraf. Zaraf ada muta'allaq dia. Nampak tak? Ai wa hadful khabar, dan bermula buang khabar itu hatmun, ialah wajib. Hatmun dengan mana muhattamun, yang diwajibkan. Ba'da laula, selepas daripada laula. Ghaliban, itu pun pada kebiasaan. Bermakna ada juga khabar selepas laula tidak dibuang. Bermakna itu nama dia apa? Syadz. Syadz. Okey. Seperti mana? Contoh. Laula Zaidun. Laula Zaidun la ataituka. La ataituka. Okey. Laula Zaidun la ataituka. Zaidun tu mubtada, khabar dia buang. Khabar dia ai laula Zaidun mawjudun la ataituka. Jikalau tidak ada Zaid, nescaya aku akan datang. Okey. Laula nama dia apa? Harful imtina'i lil wujud. Laula Zaidun la ataituka, harful imtina' lil wujud. Maksudnya apa? Harfu imtina'il jawab li wujudi syarti. Jikalau tidak Zaid, jikalau tidak Zaid ada. Bahasa kita jikalau tidak ada Zaid. Okey? La ataituka, nescaya aku datang kepada kamu. Sekarang ni Zaidun mawjud tu nama dia syarat. Okey? Ataituka, la ataituka tu jawab dia tu. Sekarang ni jawab terhalang, tidak berlaku. Sebab apa? Kerana kewujudan syarat tadi tu. Keberadaan Zaid tu ada. Bila keberadaan Zaid tu ada, tahakkuk, bermakna kedatangan aku kepada kamu tidak ada. Tu maknanya laula tu harful imtina' lil wujud. Haraf yang menunjuk terhalangnya jawab syarat kerana wujudnya syarat. Okey. So saya ada dekat laula Zaidun. Zaid tu mubtada, khabar dia apa? Mawjudun. Tu biasa disebut tu lah bila hari guru. Laula murabbi ma araftu rabbi. Nampak tak? Maksudnya apa? Kadang ada yang buat laulal murabbi. Laulal murabbi. Betul ke tak? Apa yang salah dia? Ada letak alif lam. Kenapa? Al-murabbi. Apa salahnya? Contoh. Boleh atau tidak letak alif lam? Tasrif lah. Isim fa'il dia kena ke tak? Lepas laula apa kalau tempat macam ni? Laula Zaidun. Zaidun tu jadi apa? Mubtada. Kalau laula murabbi, jika tidak ada murabbi aku asalnya. Tapi kita letak sebahagian kan dalam poster tu ada alif lam. Betul ataupun tidak? Betul? Okay. Sebab apa? Faham tak soalan? Okey. Laulal murabbi.
Rabba yurabbi tarbiyatan fahuwa murabbin. Ketika rafa' murabbin. Bila ada alif lam al-murabbi. Ada muskilah. Tak ada. Nampak tak ada muskilah apa-apa. Okey. Nak kata alhamdulillah ahdi, boleh. Nak kata alhamdulillah iwad pun tak ada masalah. Nampak tak? Tapi ambil yang satu, yang biasa. Laula murabbi. Jikalau tidak ada murabbi aku, nescaya ma'araftu rabbi. Nescaya tak kenal oleh aku akan Tuhan aku. Sekarang ni tak kenal Tuhan tu berlaku ataupun tidak? Ayo. Faham kan? Tak kenal Tuhan tu berlaku ataupun tidak? Kalau berlaku, mana antum tak kenal Tuhan? Semana tak berlaku. Sebab apa tak berlaku? Sebab kewujudan murabbi. Itu maksud dia. Mana sebab tu jika tidak ada murabbi, jika tidak ada kewujudan murabbi, ni saya tak kenal Tuhan. Okey? Mari kenal Tuhan sebab ada murabbi. Okey? Alhamdulillah. Tapi ingat, apa? Zaman sekarang ni payah. Masuk sikit, isu semasa biar nampak gas sikit. Okey? 2 minit. Isu tentang gelaran ustaz. Kan? Rehat sikit. Okey? Ustaz. Okey? Of course, okey, yang nak dikatakan, okey, dia sebenarnya salah letak maudhu' tu. Dia dia punya point itu, kemainan bahasa Arab untuk zaman sekarang ni, dia bukan untuk nak ustaz tak ustaz sebenarnya, tapi ulama. Yang tu baru kena. Yang tu baru kena. Nak nama ulama tu, orang alim di zaman sekarang, di zaman semua sebut tak ada batasan, boleh pergi mana-mana, duduk rumah pun boleh belajar bahasa Arab, belajar kitab Arab pun semua tu. Okey. Bila tak boleh berbicara bahasa Arab di zaman sekarang ni, yang zaman-zaman kita ni lah. Zaman-zaman kita ni, okey. Yang tu standard nak dikatakan ulama tu. Nak kata ulama, alim. Kalau zaman dulu tak apalah, tak ada internet susah. Kalau macam kat pondok dekat macam apa, dia bantu tempat dia kat situ jelah, dia tak bergaul. Okey. Kemahiran tu satu kelebihan. Tetapi kita sekarang ni, sebab apa? Bercakap Arab ni tak susah pun. Berbanding dengan apa? Nak faham kalam Arab tu. Okey. Jadi tengok kait dengan ulama tu, iaitu kena pandai bahasa Arab dengan mana apa? Pandai baca kitab Arab tepat 100% dan boleh bercakap. Okey. Sebab apa? Sekarang zaman international. Ada muktamar, kena berbahasa Arab. So nak jadi level international tu, nak jadi betul-betul alim tu, dia kena pandai bahasa Arab. Okey. Sekalipun sebab apa? Kita tengok contoh. Macam sebahagian ulama, okey, dia sebenarnya bukan tak pandai cakap bahasa Arab, boleh je, lancar tak lancar je. Tapi mafhum kena sampai. Nampak tak? Okey. Jadi meletakkan tu isu babon itu, dia bila itlak macam tu dia seolah-olah mengutamakan kepandaian berbahasa Arab. Okey, bermakna akan terkeluar orang yang tak pandai bahasa Arab, sedangkan mahir kita Arab. Sedangkan itu yang lebih aula. Mereka banyak yang pandai cakap Arab. So baca kitab fardu ain tak lepas. Nampak tak? Okey, tu selingan sahaja. Okey, menghilangkan panas antum. Okey. Wa ba'da laula ghaliban hasbul khabar hatmun wa fi nasiya min dhastaqar. Aywaza, dan ini iaitu hasbul khabar istaqarra, tetap ia za fi nasi yaminin, pada nasi yaminin tu, nasi yamin idafat nasi kepada yaminin tu nama dia apa? Idafat sifat kepada mausuf. Asal dia wa za istaqarra fi yaminin mansusah. Okey. Maknanya buang khabar ni dia dah tetap pada yamin, sumpah yang dinaskan. Sumpah yang dinaskan, maknanya sumpah yang soreh. Okey? Sumpah yang soreh. Contoh apa? Kita kata la'amruka la'af'alanna kadza. La'amruka. La'amruka itu
nas, yamin tu secara sharih tu, secara mansus. Ai la'amruka qasami ataupun la'amruka yamini. So yamini qasami tu buang. Sebab apa? Dia berada pada apa? Yamin mansusah. Okey. Sebab apa mansusah tak kata mansus? Sebab yamin tu muannas majazi. Boleh? Boleh teruskan lagi? Betul? Serius? Okey. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma Allah Ta'ala a'la wa alam. Oh, berhasap. Tu makin dia. Okey, kita rehat sekejap 5 minit. Kita sambung khusus siarah. Kasih berapi lagi.